Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu keputusan paling luar biasa dan paling malang untuk Parti Bersatu. Sudah diberikan amaran, sudah diberikan surat bertulis, arahan bertulis menyatakan sokongan ataupun pendirian tentang sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ini pula yang dibuat oleh 7 wakil rakyat bersatu yang mengalih sokongan kepada Anwar Ibrahim, yang menyatakan sokongan kepada kerajaan. Mereka terus buat bodoh. Disangkakan selepas taktik licik daripada Parti Bersatu memindah perlembagaan mereka dapat memerangkap 7 wakil rakyat ini. Disangkakan ia dapat memulihkan sokongan Parti Bersatu, dapat memulihkan semula, memanggil semula, menarik semula, memancing semula sokongan itu. Tetapi nampaknya apa yang disangka tidak terjadi. 7 wakil rakyat ini terus buat bodoh. Apa cerita? Tempo 14 hari diberi Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu kepada 7 wakil rakyat, 6 ahli parlimen dan seorang adun untuk menjawab surat arahan berhubung kesetiaan masing-masing kepada parti cuma berbaki 3 hari lagi. Banyak reaksi dan maklum balas yang didengar. Namun kesudahannya terserah kepada MPT untuk mengumumkan apa hasilnya selepas 13 Mei. Dalam pada itu, surat pelucutan keahlian yang diterima ahli parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman yang berbeza dengan 6 lagi wakil rakyat terbabit menimbulkan persoalan menarik kepada kepimpinan. Apakah setelah keahliannya dilucutkan, beliau masih perlu mengusungkan kerusi parlimennya seperti diarahkan? Kerana menurut Akta Anti Lompat Parti, kalau orang itu dipecat, dia secara tidak langsung, secara otomatik akan menjadi wakil rakyat bebas, tidak terkait dengan atau tidak terkena kepada Akta Anti Lompat Parti. Jadi, adakah surat itu satu surat percubaan yang mana eksperimen? Pada Suhaili, ahli parlimen kedua yang mengumumkan beralih sokongan selepas Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, itu tidak perlu dilucutkan keahlian bermakna beliau tidak lagi menjadi ahli mana-mana parti. Lantas, beliau memilih untuk menjadi ahli parlimen bebas dan kekal menyokong pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Saya tiada notis 14 hari dan arahan khas. Terus gugur sebab saya bawa parti ke mahkamah. Ikut perlembagaan keahlian akan tergugur secara automatik jika mana-mana ahli berbuat demikian. Jadi, sejak Disember tahun lepas, terbukti saya telah jadi ahli parlimen bebas kerana saya dipecat sebagai ahli bersatu angkara membawa kes politik dalaman parti ke mahkamah. Katanya seperti dilapor FMT 18 Mei lalu. Kronologi langkah terbaru bersatu itu bermula dengan Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin memaklumkan dalam satu sidang media pada 17 Mei bahawa Bersatu telah menghantar surat arahan kepada 6 ahli parlimen dan seorang adunnya yang berpaling tadah dan perlu menjawabnya dalam tempoh 14 hari jika tidak mahu keahlian mereka terhenti menurut pasal 10.4 Perlembagaan Parti. Jika keadaan itu berlaku, semua wakil rakyat terbabit, termasuk Aziz Abu Naim, Zahari Kecik, Syed Abu Hussein, Dr. Zulkapari Hanapi, Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asyari, berkemungkinan besar perlu mengosongkan kerusi sekaligus memberi laluan kepada PRK, khusus kepada 6 orang yang telah mengumumkan untuk menyokong sebelah sana. Ada beberapa arahan tambahan yang kita berikan kepada mereka. Mereka diperlukan untuk mengakui, menerima dan mengesahkan pematuhan semua arahan dalam tempoh 14 hari dari tarik arahan tersebut, tegas Hamzah Zainuddin. Surat arahan itu secara umumnya menekankan bahawa sebagai ahli parti mereka mempunyai tanggungjawab bawah perlembagaan parti khususnya untuk setia
kepada parti dengan mendukung dasar, matlamat dan tujuan parti. Setiap wakil rakyat juga perlu mengetahui bahawa kepimpinan Bersatu telah membuat ketetapan tidak menyokong atau menyertai kerajaan yang diterajui Anwar atau mana-mana menteri besar atau ketua menteri, atau menyertai mana-mana kerajaan negeri yang tidak dipersetujui oleh Bersatu. Tapi hujah siapa yang hendak diikuti di antara pandangan MPT Bersatu itu dan apa yang ditimbulkan Suhaili? Sekali lagi, ahli Parlimen Labuan itu mengulangi, tidak timbul untuknya perlu kosongkan kerusi kerana telah dipecat berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Akta Anti Lompat Parti yang lebih besar berbanding Perlembagaan Bersatu. Cuma bezanya, Suhaili dimaklumkan sudah dilucutkan keahliannya, sedangkan 6 yang lain itu baru diarah menjawab surat arahan khas Bersatu dalam tempo yang diberikan sehingga akhir bulan ini. Membaca pelbagai tafsiran yang berbangkit pula, kita mudah keliru. Sabtu lalu, 7 wakil rakyat yang menerima notis dari MPT Bersatu itu dilaporkan berisiko kehilangan kerusi masing-masing sekiranya mereka gagal untuk memberikan maklum balas. Ini berdasarkan pandangan pakar perlembagaan Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof bahawa notis itu dilihat mempunyai arahan khusus yang perlu dipatuhi oleh wakil rakyat terbabit. Ini kerana di dalam notis tersebut terdapat arahan khusus perlu dipatuhi dan kegagalan mematuhinya menjadikan mereka tidak lagi dianggap sebagai anggota Bersatu, katanya, sambil menambah jika dirujuk perkara 49E Perlembagaan Persekutuan dapat difahami bahawa wakil rakyat yang tidak lagi memberi sokongan kepada Bersatu dan gagal mematuhi notis dikemukakan tertakluk kepada risiko hilang kerusi. Pada tafsiran Muhammad Fatih, perkara 49E secara asasnya menyatakan kedudukan seseorang anggota Dewan Rakyat akan terlucut sekiranya dia yang pertama mengisytiharkan keluar parti dan kedua tidak lagi menjadi anggota parti. Jadi dalam situasi ini sekiranya mereka tidak menjawab atau gagal mematuhi notis itu, maka mereka termasuk kategori kedua, tidak lagi menjadi anggota parti dan tertakluk kepada kehilangan kerusi masing-masing, katanya. Pandangannya itu bagaimanapun berlawanan dengan Hanif Katri Abdullah, Peguam Kanan itu pada 19 Mei lalu berkata, wakil rakyat Bersatu terbabit berhak mengabaikan surat arahan dihantar kepada mereka kerana pindaan perlembagaan parti yang diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia berkuat kuasa 1 April lalu tidak memberi kesan untuk kerusi dikosongkan. Memang sepatutnya mereka berhak buat bodoh terhadap notis surat arahan Bersatu. Pada pendapat saya, akta atau undang-undang lompat parti yang wujud dalam perlembagaan tidak mengosongkan kerusi 6 orang ini, katanya kepada FMT. Sebaliknya, tambahnya, Bersatu perlu segera menghantar notis kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul selepas tempoh 14 hari surat diserahkan untuk dijawab wakil rakyat terbabit tamat. Bukan setakat itu penjelasannya. Selepas tamat tempoh itu, Bersatu mesti segera menghantar notis kepada Speaker untuk memaklumkan alasan mengapa kerusi terbabit perlu dikosongkan dan sesudah itu, keputusan di tangan Johari berdasarkan perkara 49 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan. Pindaan dibuat kepada Perlembagaan Bersatu pasal 10E dalam kurungan 4, kurungan 5 dan kurungan 6 itu tidak memberi kesan untuk mengosongkan kerusi 6 orang ini. Katanya, mengulas kenyataan, keahlian wakil rakyat terbabit terhenti jika tidak menjawab surat itu yang memungkinkan kerusi perlu dikosongkan mengikut akta anti lompat parti. Barangkali pandangan itu yang mempengaruhi pendirian Syed Abu Husin mengatakan, surat itu tiada apa-apa makna dan saya tidak akan jawab. Saya nak tunggu apa tindakan mereka selepas 14 hari dan jika berlaku PRK pun saya akan turun bertanding.
Apa yang saya buat adalah mahu menunjukkan tindakan mereka itu tidak betul, merosakkan fikiran rakyat dan mengganggu ahli parlimen menjalankan tugas, katanya. Sebagai menambah perisa kepada perkembangan sejauh ini, Bersatu pada 9 Mei lalu mendakwa keahlian Abdul Rashid dan Zulkifli terlucut berkuat kuasa serta-merta kerana menghadiri ceramah Pakatan Harapan PH dalam kempen PRK Kuala Kubu Bahru. Lantaran itu, kedua-duanya juga mesti mengosongkan kerusi untuk memberi laluan kepada PRK di kawasan yang dimenangi mereka. Reaksi Abdul Rashid senada dengan rakan-rakannya. Saya tak kisah, nak pecat-pecatlah. Kalau saya dipecat, saya bebas. Saya boleh pilih parti mana saya nak masuk. 3 hari yang masih terluang ini boleh dimanfaatkan MPT Bersatu untuk memikirkan apa tindakan lanjut kerana bola sudah dikembalikan ke gelanggang mereka. 7 Wakil Rakyat Bersatu terus buat bodoh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, menjadi tanda tanya kita pada petang ini ialah, adakah Parti Bersatu akan menerima bahana yang paling malang, yaitu pengharaman parti tersebut kerana melanggar perlembagaan ataupun melanggar undang-undang? Ini apabila satu pendedahan menarik telah pun dibuat oleh salah seorang pemimpin daripada Parti Bersatu sendiri. Beliau kata pindaan dengan penambahan klausta atau warga negara Malaysia beragama Islam tidak mendapat kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS terlebih dahulu dan boleh menyebabkan Parti Bersatu akan dihadapkan ke mahkamah kerana melakukan kesalahan di bawah Seksyen 11 dalam kurungan 1 Akta Pertubuhan 1966, Akta 355 dan peraturan-peraturan. Pemimpin ini turut meminta penjelasan mengenai tarikh dan tempat mesyuarat MPT Bersatu dibuat, senarai kehadiran ahli MPT serta meminta 1 salinan minit mesyuarat berkenan. Saudara-saudara sekalian, apa cerita di sebalik daripada semua perkara ini? Jom kita tengok kenapa kini Parti Bersatu bakal boleh terjerumus kepada masalah besar, iaitu pengharaman parti tersebut kerana melanggar kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Ini semua timbul daripada laporan arahan bertulis Bersatu. Abdul Rashid meminta Hamzah menjelaskan 3 perkara. Untuk makluman anda semua, Abdul Rashid merupakan salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang telah pun mengalihkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Klang, Datuk Abdul Rashid Ash'ari mempertikaikan keabsahan arahan bertulis yang dikeluarkan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu terhadapnya minggu lalu. Dengan persoalan ini, satu soalan mudah. Adakah arahan bertulis atau permintaan bertulis itu, arahan bertulis itu sah atau tidak? Adakah ianya sebenarnya haram? Ikuti terus mengapa arahan itu boleh dianggap haram. Berdasarkan dokumen yang dipercayai jawapan bertulis kepada Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin bertarikh 23 Mei lalu, bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor itu meminta penjelasan ahli Parlimen Larut mengenai 3 perkara berkaitan keputusan arahan tersebut. Abdul Rashid meminta atau memohon pengesahan status keahlian 2 ahli MPT yang didakwa hadir ketika mesyuarat tersebut diadakan melibatkan Muhammad Rafiq Muhammad Abdullah dan Muhammad Yazid Muhammad Yunus. Menurutnya, Pasal 7.3 Perlembagaan Bersatu pada 2019 menyatakan ahli biasa ialah warga negara Malaysia pribumi
yang berumur 18 tahun ke atas. Pasal 2 Perlembagaan Parti turut menyebut takrif pribumi bermaksud warga negara Malaysia berbangsa Melayu dan Bumi Putra termasuk orang asal dan anak negeri Sabah dan Sarawak seperti ditakrifkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri dan Undang-Undang Negara. Oleh yang demikian, Abdul Rashid mendakwa keahlian kedua-dua individu berkenaan yang masing-masing berbangsa India Muslim dan Punjabi adalah tidak sah sebagai ahli biasa bersatu. Selain kedudukan mereka sebagai ahli, MPT juga tidak sah dari awal pelantikan. Wow, inilah yang paling panas sekali, yaitu pelantikan dua ahli yang mana kedua-duanya tidak sah sebagai ahli bersatu biasa. Selain kedudukan mereka sebagai ahli MPT, juga dianggap tidak sah dari awal pelantikan menurut ahli Dewan Undangan Negeri ini, kerana menurutnya pasal 2 Perlembagaan Parti menyebut tentang takrif pribumi yang bermaksud warga negara Malaysia berbangsa Melayu dan Bumi Putra termasuk orang asal dan anak negeri Sabah dan Sarawak seperti ditakrifkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi saudara, di samping itu beliau juga mendakwa pindaan pasal 7 Perlembagaan Parti tidak pernah dibincangkan dalam mana-mana mesyuarat MPT dan di luar pengetahuannya sebagai ahli dan ketua bahagian bersatu serta ahli-ahli lain kerana tidak pernah dibentangkan ketika mesyuarat agung luar biasa EGM atau mesyuarat agung tahunan AGM. Menurut Abdul Rashid, pindaan secara senyap pada Perlembagaan Bersatu pada tahun 2021 tercatat pada pasal 7.2 mengenai ahli biasa ialah warga negara Malaysia pribumi atau warga negara Malaysia beragama Islam berumur 18 tahun ke atas. Beliau mendakwa pindaan dengan penambahan klausa atau warga negara Malaysia beragama Islam tidak mendapat kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS terlebih dahulu dan boleh menyebabkan bersatu dihadapkan ke mahkamah kerana melakukan kesalahan di bawah Seksyen 11 dalam kurungan 1 Akta Pertubuhan 1966, Akta 355 dan peraturan-peraturan. Beliau turut meminta penjelasan mengenai tarikh dan tempat mesyuarat MPT Bersatu dibuat, senarai kehadiran ahli MPT serta meminta satu salinan minit mesyuarat berkenaan. Sementara itu, ketika dihubungi Sinar Harian, Abdul Rashid mengesahkan kandungan dokumen berkenaan dan memaklumkan telah menyerahkan jawapan bertulis itu kepada Hamzah pada Isnin. Beliau kata, saya minta penjelasan daripada Setiausaha Agung Bersatu bagi memudahkan saya menjawab semua surat bersama arahan MPT pada 17 Mei lalu, jelas beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi satu persoalan besar, masalah besar yang pastinya menyebabkan Parti Bersatu kini dalam dilema besar. Kalau mereka teruskan juga dan kalau betul apa yang dikatakan oleh Abdul Rashid ini, yang mana dia kata pelantikan dua ahli MPT itu dari awal lagi sudah tidak sah, maka ini satu perkara yang bahaya. Sudah ada duluan sebelum ini, sebuah parti pernah diharamkan kerana melanggar kelulusan ROS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.